Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Tengah hari tadi apabila saya membuat satu konten, sekadar andaian saja, bukan satu keputusan yang rasmi pun, bahawa kemungkinan Pulau Pinang boleh ditawan oleh Perikatan Nasional, maka ramailah di kalangan penyokong-penyokong Pakatan Harapan, saudara-saudara kita dari Pakatan Harapan, yang memberi komentar yang menunjukkan bukan kematangan mereka, tetapi lebih kepada kegusaran mereka. Dan ini merupakan satu petanda baik, bahawa hakikat mereka menerima kenyataan bahawa mereka sedang goyah di negeri berkenaan merupakan satu petanda positif bagi pejuang-pejuang yang berjuang untuk Perikatan Nasional. Ini juga satu petanda bahawa jika Pulau Pinang begitu goyang, maka tidak mustahil Selangor dan Negeri Sembilan lebihlah goyang lagi. Okey, jadi saudara-saudara, dalam video kali ini saya mengukakan satu teori bahawa jika Selangor dan Negeri Sembilan berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional, maka dua negeri lainnya, iaitu Perak dan Pahang, atau berkemungkinan tiga dengan Sabah sekali, akan ikut tumbang. Bagaimana hal ini terjadi dan apakah implikasinya? Tonton video ini sampai habis supaya kita tidak gagal faham. Walaupun ini sekadar teori, walaupun ini sekadar andaian, tetapi melihat kepada perkembangan politik semasa, ini sangat-sangat tidak mustahil, malah kebarangkaliannya untuk terjadi jauh lebih tinggi daripada tidak terjadi. Okey, kita faham saudara-saudara, kemenangan PH di Selangor didasarkan kepada sejarah mereka yang gemilang dari 2008 sampai sekarang. Mereka berkuasa di Selangor. Tetapi pada pilihan raya yang terakhir, peringkat negeri Selangor, kita harus faham sebahagian besar daripada kerusi berkenaan dimenangi kerana adanya Bersatu dan PAS pada ketika itu. Jadi dengan jelasnya PAS dan Bersatu tidak lagi berada dalam Pakatan Harapan, sebaliknya UMNO berada dalam Pakatan Harapan, maka ini sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Begitu juga kesnya dengan di Negeri Sembilan. Apatah lagi sentimen sekarang sangat-sangat tinggi menunjukkan ketidakpuasaan rakyat terhadap prestasi kerajaan yang ada sekarang. Okey, kita tahu negeri Selangor mempunyai indeks ketidakhappyan yang paling tinggi di kalangan negeri-negeri di Malaysia, walaupun negeri Selangor merupakan negeri paling makmur. Kerana apa? Kerana bilangan B40 dalam bandar sangat-sangat tinggi di Selangor. Okey, kita lihat satu contoh lah saudara-saudara. Kita ambil kerusi urban, kerusi perbandaran, kerusi Petaling Jaya atau Kelana Jaya. Petaling Jaya lah saya ambil . Dalam Petaling Jaya ada 3 dun, Seri Setia, Kampung Tunku dan Taman Medan. Kampung Tunku adalah kubu kuat DAP. Tetapi Taman Medan dan Seri Setia adalah kerusi yang dimenangi oleh PKR. Tetapi saya yakin saudara-saudara, dengan sentimen yang ada sekarang, akan terbalik apabila 2 daripada 3 kerusi ini besar kemungkinan akan menjadi milik Perikatan Nasional. Jadi ini saudara-saudara faktor yang pertama. Yang kedua, kita tahu perbalahan di antara UMNO dengan DAP cuba disembunyikan. Tetapi hal ini semakin hari semakin jelas. Kenyataan Lokman Nor Adam, kenyataan Tony Pua, pengunduran Ronnie Liu dan macam-macam lagi akan menyumbang kepada isu ini. Jadi ini akan menggoyahkan struktur kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Jadi bayangkan saudara-saudara ya, jika hal ini berterusan dan menjelang PRN nanti Selangor dan Negeri Sembilan tumbang, maka Perak, Pahang dan kemungkinan Sabah akan ikut tumbang. Saya ulas satu persatu. Okey? Kenapa saya katakan Perak dan Pahang ikut tumbang? Mereka tidak ada PRN. Okey, kita tahu kerajaan perpaduan yang ada di Perak dan Pahang adalah sangat-sangat rapuh dari segi majoriti kerusi yang ada dalam Dewan Undangan Negeri mereka. Ya, kemenangan tipis. Jika ada di antara adun DAP atau UMNO yang bickering, ya, yang bergeser, maka tidak mustahil kerajaan berkenaan akan gagal. Johor dan Melaka, walaupun mereka berada di bawah BN, tapi mereka dimenangi secara mutlak di bawah Barisan Nasional, bukan di bawah kerajaan perpaduan. Sedangkan Pahang dan Perak adalah kerajaan gabungan. Contohnya di Perak, menteri besar daripada UMNO, tapi UMNO bukanlah parti dominan dalam pakatan berkenaan. Jadi saudara-saudara, apabila Selangor dan Negeri Sembilan tumbang, maka satu mesej jelas dihantar, iaitu sebenarnya perpaduan di antara UMNO dan DAP tidak boleh diperbaiki lagi. Sudah bukan rahsia lagi. Dan PKR apabila mereka mau juga cuba untuk menjadi orang tengah memperbaiki hubungan UMNO dan DAP, mereka yang jauh
lebih resesif daripada dua parti ini tidak mungkin boleh memperbaiki keadaan yang ada. Karena kita tahu DAP dan UMNO sama-sama mempunyai akar umbi yang kuat. Walaupun UMNO agak lemah sekarang ini, tapi mereka tetap mempunyai akar umbi yang kuat. Jadi PKR tidak mungkin menjadi tikus yang boleh membaiki labu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apabila krisis UMNO dan DAP ini berlaku, maka tidak mustahil kerajaan yang ada di Perak dan Pahang akan ikut tumbang. Jadi sekarang ini kita beralih kepada Sabah, ya. Saudara-saudara harus tahu, di Sabah Barisan Nasional sebenarnya pembangkang. Nah, lihat kegagalan ataupun seringkalinya Anwar Ibrahim menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Okey, di Pahang dan Perak, contoh di Perak, beliau sanggup melantik menteri besar daripada UMNO untuk memastikan Perikatan Nasional tidak memegang tampuk pemerintah negeri Perak. Di Sabah, terjadi pergeseran di antara Datuk Bung Mokhtar Radin, Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri, dengan Ketua Menteri, Datuk Seri Haji Nur. Karena saudara-saudara, kalau kita perhatikan Sabah, di negeri Sabah, Barisan Nasional sebenarnya pembangkang. Manakala PJRS ini pula, kedudukan mereka sendiri agak lugai-lugai, orang Sabah bilang. Karena apa? Asal-usul PJRS ini sebenarnya berasal daripada Bersatu. 4 orang MP yang menang di bawah bendera, di bawah lambang PJRS baru-baru ini merupakan adung yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada ahli Bersatu. PJRS tidak wujud sebelum PRU yang ke-15. Okey? Tapi hanya setelah menang dan Haji Ji merasakan perlu untuk bergabung dengan Kerajaan Perpaduan, maka PJRS diiktiraf sebagai bukan lagi sebahagian daripada Bersatu. Namun begitu, mereka menendang UMNO keluar. Walaupun dalam kerajaan negeri, contohnya timbalan Ketua Menteri itu adalah Datuk Insinyur Syahilmi Yahya daripada BN, tapi hal ini lebih merupakan kepada pergolakan dalaman BN. Mereka tidak boleh memecat Datuk Syahilmi kerana kerusi berkenaan akan menjadi milik beliau. Jadi UMNO sengaja tidak ambil risiko. Manakala Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengambil jalan pintas, menggabungkan PJRS, BN tetapi dengan posisi sebagai pembangkang dan warisan, serta PH. Sedangkan beliau tahu gabungan ini tidak boleh, karena BN sepatutnya jadi kerajaan. Di peringkat pusat dia kerajaan, tetapi di peringkat negeri Sabah dia pembangkang. PJRS yang rohnya adalah Bersatu dijadikan kerajaan. Nampak? Jalan pintas. Jadi jalan pintas seperti ini tidak akan berlaku di Pahang dan Perak. Jadi saudara-saudara, implikasi atau natijahnya, apabila Perak dan Pahang sudah tidak menjadi lagi sebuah kerajaan perpaduan, maka seperti domino, kemungkinan ataupun kemungkinan ini kenyataan, PKR tidak mempunyai negeri untuk ditadbir oleh salah seorang menteri besar mereka. Ya, mungkin kerajaan perpaduan masih ada, GPS di Sarawak, PJRS di Sabah, tapi dengan roh Bersatu. Kemudian ada BN di Johor dan Melaka, tapi kita faham itu adalah hak mutlak BN, bukan kemenangan daripada kerajaan perpaduan. Jadi PKR akan menjadi parti yang tidak mempunyai menteri besar atau ketua menteri. DAP, kalau dia masih boleh mempertahankan Pulau Pinang, okey, dia ada negeri lagi. Tapi yang tinggal nanti PKR tidak mempunyai ketua menteri atau menteri besar. Jadi apabila ini berlaku, kegusaran di peringkat pusat pula berlaku. Okey? Kegusaran di peringkat pusat berlaku. Tidak mustahil, kita tidak maukan tepuk atap, tapi ini adalah kegagalan sendiri. Apabila mereka gagal dalam mempertahankan negeri yang menjadi kuat mereka. Negeri Sembilan sudah 2 penggal, Selangor sudah 4 atau 3 penggal. Apabila mereka gagal mempertahankan negeri mereka sendiri, maka ini kita tidak boleh salahkan pihak pembangkang. Okey? Dalam posisi sekarang, pembangkang selesa kerana 3 negeri yang mereka pertahankan, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, berada pada posisi yang kukuh. Tidak mungkin Pakatan Harapan boleh menerobosi 3 negeri ini. Sedangkan pada peringkat kalau main bola sekarang ini, PH sedang bertahan. 2 negerinya iaitu Selangor dan Negeri Sembilan terancam untuk dibolosi oleh Perikatan Nasional. Manakala Pulau Pinang, kalau seperti video saya siang tadi, kalau Pulau Pinang ini strategi PN betul, menggerakkan parti gerakan sebagai spearheading the attack, tidak mustahil. Jadi jika hal ini berlaku, maka dengan DAP sekali sudah tidak mempunyai parti lagi. Tidak mempunyai ketua menteri atau menteri besar lagi. Jika hal ini berlaku, saudara-saudara, PAN tidak ada, PKR tidak ada, DAP tidak ada, berkemungkinan GPS di Sarawak dan PJRS di Sabah akan memilih parti atau gabungan yang lebih kukuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh tolak sebarang kemungkinan. Kita tidak mendoakan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak minta tepuk atap. Tapi ini kenyataan yang harus kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.